Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada pelajar bagi kursus DUA 6022 Komunikasi dan Penyiaran Islam. Okey, pada minggu lepas kita telah belajar berkenaan dengan konsep komunikasi. Okey, bagaimana pengertian komunikasi menurut Islam dan Barat yang diperkenalkan oleh para scholar-scholar ataupun ilmuwan-ilmuwan daripada Islam dan Barat, dan juga kita telah melihat bagaimana konsep komunikasi menurut perspektif Islam. Okey, dan tujuan komunikasi seterusnya kita juga melihat berkenaan dengan hubungan iman Islam dan ihsan dan kaitannya dengan komunikasi. So pada hari ini kita akan teruskan kelas dengan ataupun kuliah dengan tajuk seterusnya dalam bab yang kedua, iaitu bentuk-bentuk komunikasi. Okey, iaitu tajuk berkaitan dengan 1.2 iaitu bentuk-bentuk komunikasi. So sila beri perhatian kepada bentuk-bentuk komunikasi ini kerana dalam bentuk-bentuk komunikasi ini Madam akan terangkan dengan lebih mendalam dan lebih details apa dia bentuk-bentuk komunikasi, berapa kategori pecahan-pecahan dia. So kamu kena beri perhatian kerana akan masuk dalam kuis yang pertama nanti. Okey. So kita mulakan berkenaan dengan bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi berlaku antara seseorang dengan orang lain yang melibatkan aliran tertentu dalam sesebuah organisasi. Secara umumnya bentuk komunikasi ini terdapat tiga jenis ya. Okey, iaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal dan komunikasi diagonal. Okey, selain daripada tiga bentuk komunikasi ini, terdapat juga bentuk-bentuk komunikasi yang lain, iaitu seperti intrapersonal dan juga interpersonal. Okey, intrapersonal bagaimana kita bermonolog. Okey, contohnya kalau komunikasi intrapersonal, apa perbezaan intrapersonal juga interpersonal? Intrapersonal ini biasanya kita bercakap dengan diri sendiri. Okey, bukan kita orang gila kita bermonolog. Okey, bermonolog tu macam mana? Bermonolog dalaman. So kalau kamu ada belajar sastra, okey, belajar sastra dia ada satu perkara iaitu berkaitan dengan monolog. Monolog dalaman ini kita bercakap dengan diri kita sendiri. Contohnya perbuatan kita berdoa ataupun kita sembahyang, kita solat bagi orang Islam dan sebagainya. So kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ketika kamu pergi membeli makanan di KFC contohnya. Okey, mungkin kamu akan macam berfikir, okey nak makan apa hari ni nak pilih set A ke, nak pilih set B ke, nak pilih burger ke dan sebagainya. Itu juga antara contoh monolog dalaman yang merupakan kaitannya dengan komunikasi intrapersonal. Okey, tu selinganlah. Kalau komunikasi interpersonal adalah komunikasi biasalah antara seseorang individu dengan individu yang lain. Okey, dia juga ada kategori dia. Okey, tadi Madam kata intrapersonal kan. Intrapersonal adalah monolog dalaman. Okey, monolog dalaman. Manakala solat, berdoa, okey, berdoa dan sebagainya. Kalau satu lagi adalah interpersonal. Apa itu interpersonal? Interpersonal adalah komunikasi antara seorang individu. Okay, sorry kejap Madam hidekan ni. Seorang individu dengan seorang individu yang lain. Okay, sama ada seorang individu dengan individu yang lain ni dalam dua medium lah. Maksudnya dalam small medium ataupun large medium. Okey, kalau small medium mungkin dalam bentuk skala skala audien yang sedikit. Okey, kalau large medium mungkin dalam bentuk skala audien yang ramai. Okey, skala audien yang ramai. Contohnya macam kita berada di dalam bilik kuliah ataupun kita pergi ke bengkel dan sebagainya. Seseorang penceramah biasanya dia akan menerangkan tentang sesuatu perkara dalam skala audien yang ramai. Okey, so itu semua termasuk dalam komunikasi interpersonal. Okey, faham perbezaan di antara interpersonal dan juga intrapersonal. Okey.
So seterusnya, apa itu komunikasi vertikal? So kalau dalam vertikal, apa yang kamu tahu tentang vertikal? Vertikal ni bentuknya bagaimana? Okay, horizontal bentuknya bagaimana? Okay, biasanya kalau horizontal adalah bentuk mendata. Okay, mendata. Kalau vertikal bentuknya menaik lah. Okay, ataupun berdiri. Okay, berdiri. Alright. So apakah itu komunikasi vertikal? Okay, komunikasi vertikal adalah seseorang dengan orang lain yang melibatkan aliran-aliran tertentu dalam sesebuah organisasi. Okay, komunikasi vertikal ada dua. Satu dipanggil apa dia pembahagian vertikal? Okay, kamu kena ingat pembahagian vertikal ada dua. Okay, ada dua. Yang pertama adalah upward, vertical upward. Okay, dan yang kedua adalah downward. Okay. Okay, vertikal ada dua, satu adalah upward, satu adalah downward. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan vertical downward? Okay, kita lihat komunikasi ke bawah ataupun vertical downward. Okay, vertical downward ialah maklumat yang lebih tinggi atau pangkat rendah. Okay, contohnya CEO dan pekerja biasa. Contohnya contoh kalau vertical upward adalah satu komunikasi di antara orang yang berpangkat tinggi, berpangkat tinggi dengan orang yang berpangkat rendah. Alright. So dekat situ berlakunya komunikasi yang dinamakan komunikasi vertical downward. Biasanya bos, contohnya seorang bos akan memberikan arahan-arahan kepada pekerja bawahan. Tentang etika-etika tertentu ataupun tentang arahan-arahan kerja tertentu. Dia kena terangkan dengan lebih detail kepada pekerja-pekerja bawahannya. Contohnya melalui medium apa? Medium telefon ataupun bilik mereka akan terangkan dalam semasa mesyuarat ataupun menerusi memo-memo, dan sebagainya. So 3 elemen ini adalah antara medium yang diguna pakai dalam komunikasi vertical downward. Kamu kena ingat kalau vertical downward adalah daripada komunikasi orang yang berpangkat tinggi kepada berkomunikasi dengan orang yang berpangkat rendah. Antara bos dan pekerja ataupun majikan kepada pekerja ataupun supervisor dengan staff-staff di bawah dan sebagainya. Kalau vertical ke atas ataupun dinamakan vertical upward. Kalau vertical upward pula bagaimana? Vertical upward adalah maklumat yang disampaikan dari satu dalam kelompok ke satu peringkat yang lebih atas. Kalau vertical upward terbalik. Tadi orang yang berpangkat tinggi kepada pangkat yang rendah. Kalau vertical upward terbalik. Orang berpangkat rendah berkomunikasi dengan orang yang berpangkat tinggi. Contohnya pekerja tak puas hati tentang gaji dan sebagainya. So dia pergi jumpa bos, ataupun pekerja tak nak minta cuti. So dia pergi jumpa bos nak minta approval cuti. So itu antara contoh komunikasi yang berlaku di antara pekerja yang berpangkat rendah kepada pegawai atasan dia. Antara contohnya nak minta tambah gaji ataupun nak minta cuti dan sebagainya. So dekat situ berlakunya komunikasi yang dinamakan vertical upward. So kamu kena ingat kat sini vertical ada dua kategori. Yang pertama adalah vertical upward dan yang kedua adalah vertical downward. Madam ulang sekali lagi bahawa komunikasi vertikal ke bawah adalah melibatkan komunikasi mereka yang berpangkat tinggi berkomunikasi dengan mereka yang berpangkat rendah. Manakala komunikasi ke atas pula ataupun dinamakan vertical upward adalah satu komunikasi di antara orang yang berpangkat rendah kepada orang yang berpangkat tinggi. So dia terbalik kat situ. So kamu kena ingat dan fahamkan.
Seterusnya, okay, kita tengok kat sini. Contoh downward communication. Okay, dalam gambar rajah ini, dia telah tunjukkan bagaimana bentuk komunikasi vertikal downward itu berlaku. Okay, kalau downward, kena ingat orang yang berpangkat tinggi kepada orang yang berpangkat rendah. Okay, tinggi kepada rendah. So, berlaku kat sini, antara majikan, dia berkomunikasi dengan pengurus, pengurus berkomunikasi dengan penyelia, penyelia berkomunikasi dengan pekerja am. So dekat sini berlakunya apa komunikasi ini? Komunikasi vertical downward. Okay, so kena fahamkan. Seterusnya, fungsi downward communication. Okay, ataupun apa fungsi vertical downward ini? Yang pertama adalah kita memerlukan komunikasi daripada golongan atasan kepada pekerja bawahan adalah untuk memberikan arahan-arahan kepada pekerja bawahan, job instruction dengan lebih jelas. Yang kedua adalah penjelasan daripada ketua mengenai pembahagian tugas, job rationally. Okey, maksudnya kita nak peketua nak bagi-bagikan tugas kepada AJK bawahan. Contohnya dalam sesuatu program, pengarah-pengarah program nak bagikan tugas kepada AJK-nya, jawatan kuasanya. So dekat situ ada pembahagian tugas. Yang ketiga, penyampaian maklumat mengenai peraturan yang berlaku, procedures and practices, yang berlaku dalam sebuah syarikat. Dia nak terangkan apakah etika keselamatan, contohnya apakah prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi oleh pekerja. Contohnya dekat situ, itu juga memerlukan kepada komunikasi downward itu berlaku. Dan yang keempat adalah pemberian motivasi lisan kepada para pekerja untuk bekerja dengan lebih baik. So, seorang bos yang baik, dia akan memberikan satu ganjaran ataupun penghargaan kepada pekerja-pekerja ataupun staf-staf bawahan dia supaya dapat memotivasikan pekerja-pekerjanya sekaligus dapat membantu membangunkan syarikat tersebut. Sebab itu perlunya komunikasi downward ini adalah untuk memberikan motivasi lisan kepada staf-staf di bawah supaya dapat menjalankan tugas dengan lebih baik. Okey. Seterusnya, antara contoh saluran. Saluran ni macam medium cakap tadi lah. Saluran adalah berbentuk medium. Apakah medium komunikasi ke bawah? Apakah medium komunikasi vertikal bawah? Tadi medium cakap apa? Melalui telefon, melalui email, melalui mesyuarat. Ini contoh lain adalah surat arahan kerja, manual kerja, borang maklum balas, perjumpaan, email, memo, kursus induksi, mesyuarat, papan kenyataan, telefon, laporan tahunan, akhbar dan sebagainya. Ini semua adalah medium-medium komunikasi yang digunakan dalam komunikasi ke bawah. Okey. Terusnya kita lihat komunikasi ke atas pula. So kita lihat upward communication. Kalau upward communication, up. Dia up, anak panah ke atas. Kita kena ingat staff dengan bos. Komunikasi di antara staff dengan bos. Komunikasi ke atas ialah komunikasi yang bermula daripada pekerja bawahan kepada pihak atasan. Ia merupakan satu komunikasi yang mungkin lebih penting daripada komunikasi bawah. Biasanya selalunya yang kita nampak adalah bos memberikan arahan kepada staff. Kalau komunikasi downward ni adalah biasa sangat berlaku. Sangat-sangat biasa berlaku. Tetapi komunikasi upward jarang berlaku. Kenapa komunikasi upward jarang berlaku? Mungkin disebabkan oleh personality bos itu yang garang, ataupun bos tidak selalu melawat pekerja-pekerjanya, ataupun bos yang tidak selalu outstation, tak kenal pun siapa bos tu dan sebagainya. Kalau syarikat besar yang terlampau besar, mana kita akan kenal siapa bos CEO dalam syarikat tersebut, betul tak? So kenapa komunikasi upward ini jarang berlaku? Kerana kadang-kadang macam Madam cakap tadi, mungkin dari sudut personality bos tersebut yang memberikan pengaruh ataupun impak kepada pekerja bawahannya. So kita tengok poin yang kedua, ini kerana pihak atasan memberi peluang kepada pihak bawahan untuk mengemukakan idea dan cadangan ke arah kemajuan organisasi mengikut kepakaran mereka.
Okey, ini kerana pihak atasan memberi peluang kepada pihak bawahan untuk mengemukakan idea dan cadangan ke arah kemajuan organisasi mengikut kepakaran mereka. Okey. Menurut Arni Muhammad tahun 2005, okey, menyatakan bahawa komunikasi ke atas ialah mesej yang disampaikan daripada pihak bawahan kepada pihak atasan ataupun dari peringkat yang lebih rendah kepada peringkat yang lebih tinggi. So, komunikasi jenis ini memerlukan seorang pegawai yang berketerampilan mendengar, mengumpulkan maklum balas dan dapat dipercayai. Okey. So, kita tengok seterusnya, kegagalan melaksanakan bentuk komunikasi ini ataupun bentuk komunikasi output tadi tu akan menyebabkan antara staff dan bos kegagalan dalam melaksanakan ataupun kegagalan dalam mewujudkan bentuk komunikasi output ini, apa yang akan berlaku, dia akan menyebabkan satu budaya dalam company tersebut ataupun dalam organisasi tersebut yang dipanggil culture of silence. Okay? Staff tak nak bercakap dengan bos. Staff takut untuk menyatakan pandangan ataupun pendapat dia. Okay? Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai budaya diam dan sekaligus memberikan kesan yang serius kepada sesebuah organisasi. So, pekerja pada aras bawah akan segan untuk menyampaikan sesuatu berita, akan takut untuk menyampaikan sesuatu berita, tidak berani untuk menyampaikan pandangan mereka, tidak berani untuk mengeluarkan pendapat mereka, dan ini kemungkinan besar akan memberi kesan kepada sesebuah organisasi. Okay? Ataupun mungkin personality bos tersebut yang merasakan bahawa dirinya sahaja yang betul ataupun tidak boleh menerima pendapat ataupun pandangan orang lain, dan ini akan menunjukkan ataupun mempengaruhi kepada budaya dalam syarikat tersebut, yang mana semua orang tak nak beri pendapat kerana mereka merasakan bahawa pandangan mereka memang tidak akan diterima oleh bos tersebut. So, ini akan mewujudkan culture of silence ataupun budaya diam, yang mana ini dapat memberikan pengaruh yang negatif kepada pembangunan syarikat tersebut. Seterusnya, poin seterusnya, komunikasi ke atas membawa maklumat daripada pekerja bawahan kepada organisasi, iaitu pegawai bawahan akan menyampaikan maklumat, saranan atau cadangan mereka kepada pihak atasan, dan pihak atasan akan menerima maklum balas keberkesanan yang telah dilaksanakan selama ini. So, dalam komunikasi output ini sangat penting kerana dekat situ kita dapat pekerja bawahan ataupun staf di bawah dapat memberikan feedback mereka antara satu sama lain, yang mana ini boleh memberikan satu pandangan ataupun satu bentuk langkah intervensi dalam meningkatkan mutu kerja staf ataupun meningkatkan lagi pembangunan syarikat tersebut. Okey, seterusnya komunikasi tersebut bertujuan untuk menyampaikan maklumat tentang gerak kerja yang dilakukan sama ada mencapai objektif ataupun tidak, serta sebarang permasalahan yang wujud dapat diselesaikan dengan baik. So, dengan adanya komunikasi berbentuk output ini, so bos dapat tahulah apa feedback dia, apa masalah dia, sama-sama mencari solution. Sama-sama bekerjasama dalam membangunkan syarikat. So, sebab itu pentingnya komunikasi vertical output. Selain itu, tujuan komunikasi ke atas juga adalah untuk memperolehi maklumat, keterangan tentang kegiatan dan pelaksanaan tugas pekerjaan para pegawai bawahan. So, bos juga memerlukan feedback daripada orang bawahan. Sebab itu komunikasi antara bos dan staff dan bos ini sangat-sangat penting. Bos tak kena menerima pandangan, terbuka menerima pandangan. Kemungkinan disebabkan oleh kita berada dalam revolusi industri 4.0 yang mana menuntut kepada digital economy, ataupun kita juga berada dalam education, digital education, yang mana mungkin ada setengah staf bawahan membawa idea-idea baru yang mungkin pandangan mereka dapat diimplementasikan dalam sebuah organisasi tersebut untuk lebih maju ke hadapan. Contohnya perubahan-perubahan dalam syarikat itu sangat penting. Kerana apa? Kerana perubahan-perubahan ini
kalau kita tidak berubah mengikut kehendak zaman, maka kita akan ketinggalan zaman. Contohnya, kita dulu ada satu syarikat telekomunikasi ataupun smartphone, Nokia kan, sangat-sangat popular, digunakan. Tapi sekarang kerana dia tidak tidak seiring dengan perubahan, maka syarikat tersebut lumpuh ataupun tidak lagi dapat meneruskan operasi. So kita tengok gambar raja di skrin anda. Apa itu output communication? Output adalah ke atas, antara staf di bawah dengan staf di atas lah. Antara pekerja dengan penyelia dengan pengurus dengan majikan. So akan berlakunya output communication. Seterusnya, apakah kelebihan-kelebihan bila kita berkomunikasi dalam bentuk output communication ini? Output communication juga berlaku dalam struktur politeknik lah. Contohnya antara student berkomunikasi dengan pensyarah, antara kamu, anak PA berkomunikasi dengan PA kamu, ataupun berkomunikasi dengan ketua jabatan, ataupun berkomunikasi dengan KP, ketua program dan sebagainya. Ini juga antara contoh output communication. Jika tidak berlakunya komunikasi antara student dengan pensyarah, mungkin pensyarah tidak tahu apa masalah student. Kenapa student tak datang di atas talian? Kenapa student tak menyiapkan tugasan di atas talian? Kenapa student tak mendaftar kursus contohnya? Kenapa dia MIA? Jika kamu tidak berkomunikasi dengan pensyarah ataupun PA ataupun KJ ataupun KP kamu, macam mana dia nak menyelesaikan masalah kamu? Macam mana dia nak membantu kamu mencari solution dengan lebih baik? Sebab itu output communication ini sangat penting dan dia juga berlaku dalam struktur politeknik. So bila adanya output communication, kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih kreatif. Ini sangat betul. Bila kamu contohnya seorang bos, seorang staff, bila dia ada masalah, dia tak boleh buat kerja tersebut, apa yang diarahkan dia tidak dapat buat dengan baik sebab berlakunya kekangan-kekangan tertentu ataupun masalah-masalah tertentu, maka dia akan berjumpa dengan bos tersebut. Dia akan menceritakan masalah dan mereka akan sama-sama berfikir untuk menyelesaikan masalah tersebut ataupun mencari solusi kepada masalah tersebut. Seterusnya dapat berkongsi idea-idea baru daripada pegawai bawahan. So macam Madam cakap tadi, semestinya mereka yang staf-staf baru ni tahu tentang teknologi-teknologi baru ataupun tahu tentang kaedah-kaedah marketing yang terkini dan sebagainya, dan dia akan berkongsi dengan bos mereka ataupun penyelia ataupun supervisor dalam syarikat tersebut. Seterusnya, kelebihan output communication dapat memberi kesedaran kepada pihak atasan tentang tanggungjawab dan bebanan yang dihadapi oleh pekerja bawahan. Sebab itu memerlukan feedback daripada pekerja staff ni. Feedback mereka sangat penting kepada bos tersebut, supaya dia tak adalah syok sendiri dalam membangunkan ataupun dalam mengemudi organisasi tersebut. Seterusnya, keempat, dapat meningkatkan semangat bekerja dan juga motivasi pekerja kerana memberi peluang kepada mereka untuk menyatakan pendapat. So sebagai seorang bos, kena bersikap terbuka, menerima pandangan dan pendapat. Kena terbuka menerima pandangan dan pendapat staf-staf bawahan. Sebab itu tak boleh stick kepada satu saja keputusan. Kita juga kena menerima banyak pandangan, mendengar banyak pandangan, kena mendengar banyak pendapat untuk buat satu keputusan yang terbaik. Fungsi output communication. Fungsi output communication, penyampaian maklumat mengenai pekerjaan ataupun tugas yang dilaksanakan. Penyampaian maklumat mengenai pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak bawahan. So tugas-tugas ataupun list tugasan tersebut, list arahan pekerja 1, 2, 3, 4, contohnya ada 5 arahan-arahan yang perlu disiapkan.
So kita boleh, kalau tak dapat diselesaikan, kita boleh berkomunikasi dengan bos kita. Okay, kita cari solution yang terbaik untuk menyiapkan ataupun menyelesaikan kerja tersebut. Perkongsian idea dan saranan, perkongsian keluhan daripada staf bawahan mengenai permasalahan diri sendiri ataupun pekerjanya. So sebagai seorang bos ni dia kena lebih friendly lah. Okay, friendly kepada Cakna, ataupun kalau dalam bahasa Semenanjung dipanggil Cakna, ataupun kita prihatin kepada staf-staf mereka. Okay, tahu masalah staf, tahu perkembangan staf dan sebagainya sebagai seorang ketua yang baik. Okey, seterusnya kita lihat. Okay, tadi habis Tadi vertical ada dua. Kena ingat tadi vertical ada dua. Satu adalah vertical upward dan juga vertical downward. Kamu kena tahu apa perbezaan di antara vertical upward dan downward, apa fungsi dia, apa medium dia. Okey, apa contoh komunikasi. Okey, semua ni kamu kena tahu berkenaan vertical komunikasi vertikal. Seterusnya kita pergi kepada komunikasi horizontal. Okey, apa itu komunikasi horizontal? Komunikasi horizontal, kalau kita dapat buat satu lakaran horizontal adalah berbentuk mendata. Okey, mendata. Okey, ataupun setaraf. Okey. So komunikasi yang setaraf, komunikasi yang mendata. Apa maksudnya komunikasi yang setaraf? Apa maksudnya komunikasi yang mendata? Adakah komunikasi itu bernada yang mendata ataupun komunikasi itu bagaimana? Alright. So kita tengok dalam poin yang kedua. Okay, ini adalah jawapan dia. Komunikasi itu berlaku dalam kalangan mereka yang setaraf ataupun sama status. Okay, this one is the key point. Sama status. Contohnya, antara student dengan student, okey, antara pensyarah dengan pensyarah, okey, pangkat yang sama, taraf yang sama, status yang sama, okey, boleh antara CEO contohnya dengan CEO, okey, antara pengarah poli dengan pengarah poli yang lain. Okay, nampak tak dekat situ? Sama status kan? Okay, student dengan student, pensyarah dengan pensyarah, CEO dengan CEO. Okay, so mereka dalam kalangan status yang setaraf ataupun sama status. Okay, so komunikasi ini memudahkan individu yang sama taraf ataupun status untuk berkomunikasi sesama mereka dalam menyelaraskan aktiviti ataupun mendapatkan sumber maklumat. Okay, kebiasaannya, ingat kebiasaannya komunikasi horizontal ini berlaku dalam keadaan yang non-formal ataupun dalam keadaan yang tidak formal. Kenapa medium kata tidak formal? Adakah kamu bercakap antara student dengan student, nak berkomunikasi perlu minta buat temujanji dulu dengan aku baru kau boleh cakap dengan aku? Tak kan? Kita biasanya akan bercakap dengan kawan kita. Okey, contohnya nak pergi mana hari ni, kita nak makan apa hari ni kan, apa jadual kelas kita hari ni. So benda tu akan berlaku dalam keadaan yang tidak formal. Okey, tak perlu kepada temu janji, tak perlu kepada appointment dan sebagainya, kan, dalam keadaan yang non formal kebiasaannya. Okay. Komunikasi horizontal ataupun horizontal communication yang lebih baik dapat diwujudkan sekiranya tidak terhalang oleh prosedur dan karenah birokrasi yang melampau. Apa itu karenah birokrasi? Karenah birokrasi ini akan memerlukan kepada isi borang, memerlukan kepada temu janji, okey, memerlukan kepada apa lagi? Memerlukan kepada isi borang, temu janji, memerlukan kepada prosedur-prosedur yang tak logik dan sebagainya, yang terlampau detail lah. Okay. So komunikasi ini diperlukan bagi menjalinkan hubungan yang lebih baik dan memperluas hubungan kerja sesama mereka. Okay, komunikasi ini dapat membantu menyelesaikan masalah, merungkaikan permasalahan dan membuka peluang pekerjaan yang lebih luas tanpa wujud perasaan dengki, cemburu dan persaingan tidak sihat. Okay.
So dalam apa itu tujuan komunikasi horizontal? Okay, so kita tengok tujuan komunikasi horizontal. Okay, dia berlaku antara mereka yang sama taraf. Tujuannya adalah untuk memperbaiki penyelarasan tugas. Okay, usaha ke arah menyelesaikan masalah sebagai satu medium penyebaran maklumat dan menjalinkan hubungan melalui kolaborasi. Okay. Seterusnya kita lihat komunikasi diagonal. Okay, diagonal. Apa itu komunikasi diagonal? Okay, so komunikasi diagonal juga dapat dikatakan ataupun diistilahkan sebagai cross communication. Apa itu cross communication? Okay, dalam bahasa Melayu kita panggil dia juga sebagai komunikasi silang. Okey, komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang terjadi dari satu pihak kepada pihak yang lain dalam status yang berbeza di mana kedua-dua pihak tidak berada pada peringkat yang sama. Maksudnya kat sini antara penghantar dan juga penerima mesej tersebut tidak berada dalam status yang sama. Okey? Tidak berada dalam status yang sama. Tidak berada dalam status yang sama. Okey? Status yang berbeza, pangkat yang berbeza. Berlaku secara terus daripada seorang individu kepada individu lain dalam sebuah institusi. Okey? Ini adalah komunikasi diagonal juga disebut sebagai komunikasi silang ataupun cross communication. Okey, komunikasi diagonal. Kriteria komunikasi diagonal, okey, yang pertama adalah tidak mengira pangkat ataupun kedudukan. Okey, tidak rasmi ataupun formal. Okey, tidak rasmi. Berbeza dengan komunikasi vertikal dan horizontal, berkomunikasi kepakaran dan kemahiran dalam bidang yang berbeza. So dekat sini key point yang paling utama adalah komunikasi diagonal ini kebanyakan mereka akan berkomunikasi kepakaran, okay? Berkongsi kepakaran dan kemahiran yang berbeza. Okay? So nanti kita akan lihat contoh dia. Okay, contoh dalam gambar rajah di bawah. Okay, contoh yang pertama, antara dalam sebuah organisasi, dia ada dalam sebuah organisasi yang sama, dia akan ada pengurus pemasaran dan dia akan ada pengurus kewangan. Betul tak? Okey. So mereka akan berbincang. Okey, kat sini akan berlakunya cross communication. Kerana apa? Kerana mereka akan berkongsi kepakaran dalam bidang masing-masing untuk memajukan syarikat tersebut. Okey. So pengurus pemasaran akan membantu penyedia kewangan. Pengurus kewangan akan membantu penyedia pemasaran yang sama-sama berkongsi kepakaran mereka. Mereka berada dalam organisasi yang sama, status pangkat yang berbeza, mereka berkomunikasi untuk berkongsi kepakaran. Okey, ini contoh di Politeknik lah. Contoh di Politeknik, kita berada di PKS. Okey, ada beberapa kat PKS ni ada berbagai-bagai jabatan lah. Okey, contohnya ketua jabatan kejuruteraan mekanikal dan juga ketua unit teknologi maklumat. Okey, so mereka akan berkomunikasi antara satu sama lain, berkongsi kepakaran untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang mana orang tersebut lebih pakar daripada individu lain. Okey, so kita tengok mereka bagi satu contoh lah. Okey, mereka bagi satu contoh. Kamu daripada jabatan JP, Jabatan Perdagangan. Okey, kamu belajar dengan madam daripada Jabatan Pengajian Am. Okey, untuk subjek komunikasi dan penyiaran Islam. Okey, so di sini berlaku tak cross communication? Berlaku ke cross communication? Okey, so jawapannya berlaku. Kenapa berlaku? Sebab kita kamu daripada Jabatan Perdagangan, madam daripada Jabatan Pengajian Am, berlainan status, betul tak? Berlainan jabatan.
Okey, kamu belajar dengan medium, subjek ataupun kursus komunikasi penyiaran Islam. Kerana di situ medium mempunyai kepakaran dalam mengajar subjek komunikasi penyiaran Islam. Okey, so dekat sini berkongsi kepakaran dalam organisasi yang sama, okey, tetapi pangkat ataupun jabatan ataupun platform yang berlainan. Okey, so dekat sini medium sebagai pensyarah daripada jabatan, bukan daripada jabatan perdagangan, daripada jabatan pengajian am, mengajar pelajar daripada jabatan perdagangan, berkongsi kemahiran, berkongsi kepakaran dalam subjek komunikasi dan penyiaran Islam. Okay, dekat situ berlakunya cross communication. Okay, sila fahamkan apa perbezaan diagonal ini dengan vertical dan horizontal communication. Okay, so kita lihat bahawa tadi dah habis dah. Okay, dah habis dah komunikasi vertikal, horizontal. Kamu kena ingat apa itu, apa maksud komunikasi vertikal. Yang pertama tadi kita dah sentuh, yang kedua komunikasi horizontal. Okay, dan yang ketiga kita dah sentuh komunikasi diagonal. So kamu kena tahulah perbezaan antara ketiga-tiga ini, dan kita ada tambah tadi satu lagi adalah yang keempat komunikasi intrapersonal. Okay, dan yang kelima adalah komunikasi interpersonal. Okay, so kamu kena tahu perbezaan dia, apa definisi dia, apa fungsi dia, apa tujuan dia. Okay, so seterusnya kita melihat pada elemen-elemen komunikasi. So proses komunikasi melibatkan 6 unsur utama, iaitu communicator, sumber, message, saluran, penerima, maklum balas dan gangguan. Okay, alright. Elemen-elemen komunikasi mesti ada seorang communicator ataupun penghantar message komunikasi. Untuk mewujudkan langkah pertama untuk komunikasi itu berlaku, dia mesti ada seorang communicator. Okey, sumber boleh berdiri daripada individu, kumpulan maupun organisasi. Dalam arti kata lain, sumber adalah punca kepada satu maklumat. So penghantar mesej adalah punca kepada satu maklumat ataupun punca kepada komunikasi itu berlaku. Yang kedua, dia mesti ada mesej yang nak dihantar. Apa mesej yang nak dihantar daripada penghantar mesej? Seterusnya dia mesti ada saluran. Ni selalu masuk lah ni. Kamu kena tahu apa elemen-elemen komunikasi. Dia mesti ada communicator, dia mesti ada mesej, dia mesti ada saluran. Saluran apa yang digunakan? Saluran telefon, saluran televisyen, saluran radio, saluran internet, media sosial dan sebagainya. Itu semua adalah saluran bagaimana mesej itu dapat dihantar daripada penghantar mesej dan diterima oleh penerima mesej. Seterusnya dia mesti ada penerima, dia mesti ada yang kelima maklum balas, dan yang keenam gangguan. Gangguan ni adalah wujudnya elemen kekangan ataupun halangan. Mesej itu tidak dapat dihantar dengan baik. Contohnya seperti yang tadilah, line yang tak clear ataupun apa lagi. Kalau OKU ataupun orang kelainan upaya juga susah kita nak bagi mesej kan. So kalau kita tak tahu macam mana nak buat nak berkomunikasi dalam isyarat tangan, isyarat tangan. Kalau orang kelainan upaya ni, kalau dia macam deaf ataupun pekak ataupun bisu dan sebagainya, so kita kena tahulah macam mana nak berkomunikasi dengan mereka. Okey, ini semua merupakan gangguan-gangguan ataupun halangan. Okey, tambah lagi distance ataupun jarak. Okey, semua ni adalah halangan-halangan dalam komunikasi itu berlaku. Okey, apa yang dinamakan komunikasi berkesan? Okey, komunikasi dikatakan efektif apabila 5 keadaan berikut terjadi kepada pendengar. Okey, komunikasi ini dikenakan komunikasi yang berkesan, komunikasi yang efektif. Apa yang penghantar mesej itu bagi tahu, inform, akan diterima baik oleh penerima mesej. Okey, terjadi dalam 5 keadaan, 5 situasi. Yang pertama adalah pendengar dengar apa yang kita katakan, dia mendengar dengan baik.
Okey, dia mendengar, dia tidak mencelah, dia tidak dia tidak dalam keadaan yang dia dengar lah, dia fokus. Okey, dalam keadaan yang fokus. Yang kedua, pendengar memahami apa yang mereka dengar ataupun lihat. Dia dah dengar, dia fokus, dia faham. Okey, dia faham apa yang dikatakan oleh communicator tersebut. Yang ketiga, pendengar menyetujui apa yang telah didengari. Dia bersetuju. Okey, dia dah fokus apa yang communicator tu cakap, dia bersetuju, maksudnya dia faham. Maksudnya komunikasi itu komunikasi yang berkesan. Pendengar mengambil tindakan yang sesuai dan dapat terima maksud kita. Maksudnya kat sini dia mencari solution ataupun solusi kepada masalah yang dikatakan oleh communicator tersebut. Dan yang kelima, memperolehi maklum balas daripada pendengar, ada feedback. Okey, komunikasi ini dikatakan berkesan sekiranya pendengar ataupun penerima mesej fokus kepada apa yang diperkatakan oleh communicator. Yang kedua, dia faham apa yang disampaikan. Yang ketiga, dia bersetuju dengan apa yang disampaikan, dia mengambil tindakan, dan yang terakhir, dia ada feedback ataupun maklum balas kepada communicator ataupun pendengar tersebut, dari pendengar tersebut. Okey, komunikasi berkesan menepati ciri-ciri berikut. Yang pertama, ketepatan, accuracy, kejelasan, clarity, budaya, alur dan juga konteks. Okey. Dia mesti ada ketepatan. Dia mesti jelas dengan apa yang mesej tersebut disampaikan. Okey. Dia ada alur lah, flow bagaimana komunikasi itu berlaku, konteks dia bagaimana, budaya dia bagaimana. Alright. Budaya ni merujuk kepada culture setempat lah. Okey. Alright. Etika komunikasi menurut Islam. Okey. Dalam Islam dia ada beberapa perkataan yang merupakan antara salah satu etika komunikasi dalam menurut perspektif Islam, iaitu kaulan maisura, perkataan yang mudah, ringkas dan cepat. Kaulan balighun, perkataan yang memberi kesan. Okey, maksudnya perkataan yang memberi kesan. Okey, seorang communicator itu ataupun seorang motivator itu menyatakan sesuatu perkataan-perkataan yang memberi kesan kepada pendengarnya. Kaulan sadidan, perkataan kata-kata yang benar. Kaulan kariman, okey, perkataan-perkataan yang mulia dipertuturkan. Kaulan ma'rufa, perkataan-perkataan yang baik saja dipertuturkan. Kaulan lainan, perkataan yang lemah lembut. So kat sini kamu kena tahulah apa maksud kaulan maisura, kaulan balighan, kaulan sadidan, kaulan lainan, kaulan ma'rufah dan juga kaulan karimah. Okay, so kamu boleh rujuk buku komunikasi dalam penyiaran Islam, buku kebenaran Islam dan juga etika komunikasi dalam Islam. Okay, itu saja untuk balance topik yang kedua, iaitu berkaitan dengan topik 1.2 bentuk-bentuk komunikasi dan juga berkaitan dengan komunikasi berkesan, ciri-ciri komunikasi berkesan, etika komunikasi menurut perspektif Islam. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.